Assalamualaikum guys, bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials. Untuk bab 3, Shear Force and Bending Moment. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu pengenalan untuk definisi rasuk. Rasuk adalah satu bar yang membawa beban seperti yang digunakan di dalam struktur, bangunan, jambatan, mesin dan lain-lain. Nilai tegangan dan mampatan di dalam rasuk adalah berbeza kerana arah beban yang bertindak ke atasnya. Dalam mampatan bar ditindakkan kepada beban yang terarah sepanjang paksi, dan dalam kilasan bar ditindakkan kepada kilasan yang mempunyai vektor-vektor di sepanjang paksinya. Sebaliknya, beban yang bertindak ke atas rasuk terarah normal kepada paksi. Apabila beban dikenakan, rasuk itu akan menghasilkan momen lentur yang mengakibatkan rasuk itu melentur serta daya ricih yang cuba mericih kerata rentas rasuk. Ini adalah contoh-contoh rasuk. Kita ada yang pertama, contoh kita gunakan untuk shielding lah. Kedua untuk pembuatan jambatan. Ketiga ialah pada I-beam. Keempat adalah pada crane. Dan yang kelima adalah pada pembuatan bangunan lah, struktur dengan menggunakan I-beam. Jenis-jenis rasuk. Rasuk ada beberapa jenis. Yang pertama adalah rasuk yang disangga mudah ataupun simply supported beam. Di mana kita ada satu rasuk dan kita sanggakan pada bahagian ujung dan juga pada bahagian ujung. Yang kedua, kita ada cantilever beam ataupun rasuk julur, di mana rasuk kita fixkan pada satu dinding ataupun tiang dan dia terjulur. Yang ini ada beberapa perkara yang bertindak. Yang pertama, kita ada daya. Yang kedua, kita ada moment yang bertindak. Ini adalah jenis-jenis beban rasuk. Yang pertama adalah concentrated load ataupun beban terus. Katakanlah saya ada satu rasuk, kita sangga mudah pada bahagian ujung dan kita ada P1 dan juga P2. Yang kedua, kita ada uniform load, beban teragih seragam. Kita ada satu rasuk, kita support pada bahagian ujung dan beban ni teragih seragam pada semua rasuk ataupun sebahagian rasuk. Yang ketiga, kita ada uniformly varying load. Itu sama juga dengan beban teragih seragam, tapi nilai dia tidak sama, tidak teragih secara seragam lah. Dan yang keempat, kita ada gandingan ataupun coupling. Kita ada gandingan. Rasuk ni dikenakan piyuhan ataupun gandingan. Yang keempat jenis beban rasuk. Saya sambung. Ini tadi beban tumpu, concentrated load. Beban jenis ini bertindak ke atas satu keluasan yang terlalu kecil dan boleh dianggap berlaku pada satu titik. Berat rasuk boleh dianggap sebagai beban tumpu yang bertindak di pusat graviti, iaitu di pertengahan rentang rasuk. Maknanya kalau kita ada satu rasuk, berat rasuk sendiri itu adalah satu beban yang bertindak pada bahagian tengah rasuk. Yang kedua, beban teragih seragam. Beban jenis ini boleh dianggap bertindak di keseluruhan panjang rasuk atau sebahagian darinya dan diagihkan secara seragam. Saya dapat tadi kita ada satu rasuk, beban tu kita agihkan secara seragam. Yang kedua adalah gandingan ataupun coupling. Gandingan merupakan tindakan piyuhan yang dikenakan ke atas sesuatu rasuk. Shear force dan bending moment. Apa dia maksud shear force ataupun V, shear force? Shear force adalah jumlah daya menegak bertindak di sebelah kiri atau kanan kerata rentas rasuk. Mana dalam bab 3 ni ada beberapa perkara kita kena cari. Yang pertama, kita kena cari daya yang bertindak pada setiap rasuk. Yang kedua, moment dia. Kemudian kita kena tahu dia punya shear force. Bending moment, shear force. Yang seterusnya adalah berkenaan bending moment. Bending moment ialah jumlah
momen daya ke kiri atau ke kanan kereta rentas rasuk. Okey. Ini untuk mencari momen lah. Untuk mencari momen, momen simbol M sama juga dengan daya darab dengan jarak. Daya darab dengan jarak. Okey. Yang pertama, sebelum kita pergi pada pengiraan, kita tengok dulu apa yang dimasukkan sebagai law of equilibrium ataupun hukum keseimbangan ataupun keseimbangan daya. Untuk mencari jumlah daya, jumlah force, jumlah daya, kita kena tahu jumlah daya ke atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah. Jumlah daya ke atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah. Okay, yang kedua, kita kena tahu mencari untuk kena tahu jumlah momen yang ada, jumlah momen yang berlaku. Saya dah sebut tadi, momen adalah daya didarab dengan jarak. Okey. Maknanya tadi jumlah momen melawan arah jam sama juga dengan jumlah momen mengikut arah jam. Ini samalah keseimbangan lah. Momen yang melawan arah jam sama juga jumlah momen yang mengikut arah jam. Okey, untuk bab 3 kita perlu membuat beberapa lakaran. Yang pertama, ini yang kita panggil sebagai free body diagram. Ini adalah free body diagram. Yang kedua adalah shear force diagram. Shear force diagram ni FFD ni shear force diagram. Yang ketiga, kita kena buat bending moment diagram. Ini untuk memudahkan awak lah. Kalau kita ada satu rasuk yang dikenakan beban tumpu pada tengahnya, dia akan menghasilkan shear force diagram bentuk dia macam ni. Ini sebagai rujukan awal sahaja. Bending moment diagram dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau teragih seragam, shear force diagram dia akan jadi macam ni, dan bending moment diagram dia akan jadi parabolik. Okey, untuk linear ataupun beban teragih tidak seragam, shear force diagram dia akan jadi parabolik dan bending moment diagram dia akan jadi kubik macam ni. Okey, ini adalah rajah asaslah untuk awak faham bagaimana benda ni akan berlaku. Kalau bagaimana pun kita akan lebih pada detail pada tengok based on soalan. Okay. Ni coupling untuk coupling, shear force diagram dia akan jadi constant, bending moment diagram dia akan jadi linear. Kalau rasuk julur dikenakan pada bahagian ujung, shear force diagram dia akan jadi constant, linear, bending moment diagram dia akan jadi linear. Okay. Kalau untuk rasuk julur yang teragih seragam, shear force diagram dia akan jadi linear dan bending moment diagram dia akan jadi parabolik. Ini asas untuk awak lah. Sekian untuk hari ini. Bertemu semula pada sesi akan datang. Terima kasih.